Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuha Aizah binti Muhammad Ghazawan dan ahli kumpulan saya akan menerangkan apa kebaikan tadabbur ayat berkaitan nikmat-nikmat syurga kepada golongan remaja. Secara amnya, kita melihat tafsir dan tadabbur itu sebagai satu perkara yang sama, tetapi secara khususnya kedua-dua itu membawa maksud yang berbeza. Sebagai contoh, tafsir itu membawa maksud penerangan ataupun penjelasan, manakala tadabbur itu adalah satu usaha manusia untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran tersebut berdasarkan pengetahuan usaha mereka dalam mencapai atau memahami maksud Al-Quran itu tersendiri. Tadabbur ini digunakan untuk kita memahami. Setelah itu kita mengambil iktibar dan mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyeru kepada semua umat Islam untuk mentadabbur Al-Quran itu sendiri. Dalam firman-Nya di dalam surah Muhammad ayat yang ke-24 yang membawa maksud. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka itu kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita tentang tujuan hidup. Adakah kita tahu tentang tujuan hidup kita atau matlamat hidup kita? Kita sering tertanya, kenapa aku ada di dunia ini? Tanpa mengenal tujuan hidup, kehidupan ini menjadi sesuatu yang rutin, yang berulang-ulang dan membosankan. Hidup ini adalah satu perjalanan, peluang dan kepercayaan. Namun, adakah Allah menciptakan kita sebagai manusia ini sebagai yang sia-sia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Ini seharusnya menyadarkan kita semua bahawa Allah menciptakan kita bukan untuk beribadah kepadanya secara main-main, tetapi beribadah sebagai hamba yang sebenar. Dalam surah Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan segala makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapannya sesuai dengan keadaannya. Tak kiralah kita ni kaya ataupun miskin, sama ada kita senang ataupun susah. Tujuan hidup kita adalah satu, iaitu beribadah dan menjadi khalifah di atas muka bumi Allah ini. Tidak rugi sedikit pun apa yang kita amalkan jika tujuan hidup kita ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan hidup kita sebenarnya adalah menjadi hamba Allah yang taat dan menjadi khalifah di atas muka bumi ini, iaitu mengajak orang ramai ke arah kebaikan. Persoalan yang kedua, menyelami mesej pencipta kepada hambanya. Allah menyampaikan mesej penciptanya kepada hambanya melalui firman-Nya. Dalam surah Al-A'la ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa nuyassiruka lil yusra, yang bermaksud, dan kami memudahkan kepadamu untuk melakukan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Di dalam ayat ini, Allah hendak memberi kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini juga Allah hendak memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kerja dakwah baginda akan dipermudahkan. Dalam ayat ini Allah hendak memujuk Nabi yang merasa berat dan beban akan amanah yang perlu dipikul di bahunya. Oleh itu Allah menurunkan ayat ini untuk memberi jaminan kepada baginda bahawa kerja dakwah baginda akan dipermudahkan. Sebagaimana Allah telah mempermudahkan kerja baginda dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Kalimah nuyassiruka di dalam ayat ini bermaksud kami memudahkan kamu, bukannya kami memudahkan untuk kamu. Dia nak cakap kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sukar, namun Allah akan memudahkan kepada baginda. Selain daripada Allah hendak memudahkan kerja dakwah baginda, dalam ayat ini juga Allah hendak memberitahu bahawa syariat Allah adalah mudah untuk dipatuhi. Tidak seperti agama yang lain. Contohnya Kristian, pada diri mereka tidak dibenarkan berkahwin untuk selamanya. Hal ini amatlah tidak masuk akal. Seperti mana yang kita tahu, kahwin merupakan fitrah manusia dan tidak mampu untuk ditahan. Oleh itu, terdapat banyak kes liwat yang berlaku dalam kalangan paderi Kristian. Selain daripada itu, Allah juga hendak memberitahu bahawa hidup kita akan menjadi mudah jika kita mematuhi syariatnya. Syariat yang telah ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah terhadap kita
bukanlah bertujuan untuk menyusahkan kita, tetapi sebaliknya untuk memudahkan urusan kita di atas muka bumi ini. Tenteramkan hati dan fikiran saat menerima ujian. Yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan surah Al-A'la dalam Al-Quran yang bermaksud kami akan membacakan Al-Quran kepada kamu, yakni Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Ayat yang ke-7, kecuali jika Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang jelas dan apa yang tersembunyi. Saya akan menerangkan bagaimana cara-cara untuk kita mententeramkan hati dan fikiran di saat kita menerima ujian. Pertama, memaafkan orang lain adalah salah satu cara untuk kita mententeramkan hati dan fikiran kita. Apabila kita memaafkan orang lain, hati kita akan tenang dan kita tidak akan berasa dendam terhadap orang lain. Yang kedua adalah menunaikan solat pada awal waktu. Apabila kita solat pada awal waktu, insya-Allah Allah akan tenangkan hati kita dan Allah akan lebih memberkati waktu kita. Yang ketiga ialah janganlah kita terlampau berkira dan kedekut dengan orang lain. Ingatlah bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dan ingatlah bahawa Allah telah menetapkan rezeki hamba-Nya sama dan tiada yang kurang dan tiada yang lebih. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan daripada tajuk ini adalah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan bumi dan langit ataupun diri kita ini sebagai satu benda yang sia-sia, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi ini sebagai satu tempat permainan. Yang kedua, kita seharusnya mendalami dan memahami maksud Al-Quran, kerana Al-Quran merupakan kalam Allah dan hidayah petunjuk kepada mereka yang mencarinya. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Malik, "Ma taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, Kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW." Dua perkara yang Nabi SAW telah tinggalkan kepada kita, iaitu Quran dan Sunnah. Selagi mana kita berpegang dengan keduanya, kita tidak akan sesat selamanya. Yang terakhir, kita segeranya mengetahui Al-Quran ini merupakan salah satu sumber ketenangan kepada diri manusia, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan hati dan fikiran. Allah musta'an, wabillahi taufiq hidayah. Kami akhiri video ini dengan sebuah doa. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahzanina wa dhihaba humumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.